Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah wa nu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna' bi'ata'ika wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Amin Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, dengan taufiknya, dengan hidayahnya, dengan rahmatnya, kita boleh sambung kita punya sembang santai kita ini dalam majlis ta'lim. Alhamdulillah. Kita menggunakan teks kita ini iaitu berkenaan dengan manhaj Ahlus Sunnah dalam tazkiyah nufus. Pada pertemuan yang silam kita juga telah berbahas satu dua perkara tentang makna tazkiyatun nufus. Apakah yang nak dilakukan dengan tazkiyatun nufus? Malam ni saya nak menyambung itu, tapi saya abang awal-awal ikhwan, malam ni sejuk, hujan, jadi pandai-pandailah bawa diri, bukan dengan aircon macam ni, pandai-pandai. Betul Tok Bilal? Tok Bilal tukar tempat selalu belah sini, hari ni ke sini pula. Di mana-mana saya pandang ada Tok Bilal. Alhamdulillah. Baik, malam ni ikhwan, saya cuba nak jadi penyampai yang baik. Saya banyak nak baca daripada beletiak. Saya banyak nak baca. Jadi kalau termengantuk, pandai-pandailah bawa diri. Saya nak sambung pada muka surat ke-16. Terlebih dahulu saya katakan isi dan inti kepada tajuk yang kita akan tengok malam ini. Inti dia ialah hati itu merupakan tempat ujian Allah. Itu kita punya inti malam ini, berdasarkan yang kita akan jumpa. Itu Allah Ta'ala uji hati manusia. Kenapa ikhwan? Kerana disitulah kehidupan manusia. Kalau diuji tubuh manusia, uji mata ke, uji tangan ke, kaki, hatta selai bulu rumah tercabut, maka yang terduganya, terujinya adalah hati manusia. Allah bagi katalah Allah bagi rupa parah yang tak elok, tak sama macam orang-orang yang elok, maka yang tergoyahnya adalah hati dia. Duduk depan cermin, dia rasa semua orang elok, dia seorang tak elok, maka yang luka adalah hati dia. Allah bagi mata tengok benda yang tak suka, akal kena fikir benda yang tak suka, berlaku gangguan emosi dan ilusi, maka yang teruji juga adalah hati manusia. Itu tajuk yang kita akan jumpa malam ini. Hati adalah tempat ujian, dan kita akan cuba tengok beberapa contoh yang disebut oleh kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu wasallamu alaihi dalam hadis dia, apa yang Nabi sebut, dan dengan itu kita akan melihat hati kita. Baik, saya mulakan dengan muka surat ke-16. Perbahasan tentang tazkiyatun nufus merupakan perbahasan yang penting, di mana akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti.
Allah Ta'ala hanya akan menerima manusia yang datang kepadanya dengan hati yang selamat. Allah Ta'ala berfirman, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, iaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ini ikhwan ayat daripada surah Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89. Ini ayat menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu Nabi Ibrahim dakwah kepada dakwah tauhid kepada bapa dia, dan bapa dia tak terima, dan Ibrahim takut. Maka Ibrahim sebut benda ini, wala tukhzini yauma yub'atsun. Tuhan, janganlah engkau hina aku di akhirat sana, hari kebangkitan. Di sini mungkin tak nampak penghinaan itu, tapi besok mati, masuk kubur, keluar balik, di situ akan nampak. Kerana hidup tak sudah di sini. Maka Ibrahim kata, yauma, iaitulah satu hari. Kiamat ni bukan banyak hari, dia satu hari. Yaum, dia satu hari. Kalau ayam baru banyak hari, dia sehari. Tapi sehari itu panjang, macam 50,000 tahun. La yanfa'u malun wala banun. Sekali-kali tidak berguna, tak boleh ambil manfaat harta, wala banun, dan juga sekali-kali tak dapat menolong anak-anak. Banun, kalau ikut dari segi bahasa, banun dia merujuk pada anak laki-laki. Kalau banin baru anak perempuan. Artinya kebanggaan orang Arab lah, supaya anak yang macam mana kita bangga itu pun yang menyambung nasab, main dengan hari akhirat. Kalau Allah hina, siapa tak boleh tolong. Ibrahim kata, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan sesiapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Dia guna illa man atallaha biqalbin salim. Dia guna dengan fi'il madhi. Kiamat tak berlaku lagi, tetapi rentak ayat telah berlaku. Kecuali sesiapa yang telah datang kepada Allah dengan hati yang salim. Illa man atallah, sesiapa yang telah datang kepada Allah. Maka di dunia ini adalah tempat untuk datang kepada Allah. Nanti sampai di hari akhirat, Tuhan nak tengok kau datang kepada aku, qalbin itu salim ke tidak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada hati, sebagaimana yang telah dijelaskan di muka, yakni sebelum ini, seperti firman Allah Ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, kerana pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ini lagi satu ayat Allah Ta'ala kata wala taqfu. Janganlah kita ini ikhwan berhenti perkataan kita, pendengaran kita, hati kita tu berhenti. Kita wakaf, kita berhenti, tempat stesen kita berhenti, hati itu kita jadikan sumber ikutan. Jangan, kata Allah. Jangan benarkan pendengaran kita, penglihatan kita dan hati kita berhenti di satu tempat, satu stesen. Yang stesen itu sebenarnya kita ma laysa laka bihi ilmun, kita tak ada ilmu pun, tapi
sampai ke telinga, ada benda sampai ke telinga, ada benda mata dah tengok, ada benda hati dah terlintas. Tengoklah macam mana, dengarlah macam mana, lintahlah macam mana. Tapi kalau ma laisa laka bihi ilmun, yang kamu tidak ada ilmu, la taqfu, jangan berhenti di situ dan jangan ikut apa yang kamu dengar dan kamu lihat dan yang kamu rasa itu. Jangan, sehingga kamu ada ilmu daripada Allah dan Rasul bagi tahu kata di sinilah tempat kamu dengar, di sinilah tempat kamu lihat, di sinilah tempat kamu nak ambil simpan dalam hati. Kalau kamu langgar juga kata Allah, Allah kata kullu ulaika, semua tu kata Allah, telinga, mata, hati, kana anhu mas'ula, setiap satu daripada itu hal keadaan dia akan ditanya balik oleh Allah. Maka penulis bawa ayat ini pada kita nak bagi tahu, seolah-olah dia nak bagi tahu pada kita, kita kena jaga hati kita ini jangan rosak sampai dia hilang salim. Dia hilang salim, keselamatan hati itu, penyerahan hati kepada Allah. Dia punya teori sangat mudah, ikhwan. Dia punya teori sangat mudah. Kita kata pasrah, serah, tawakal. Itu ayat-ayat yang kita biasa dengar lah. Dan saya fikir ayat-ayat ni semua tidak mengelirukan kita. Pasrah, tawakal, serah diri pada Allah, ini semua tidak mengelirukan. Walaupun tawakal itu bahasa Arab, tapi kita boleh faham. Dia punya contoh, apa tanda kata kita berserah, kita bertawakal, kita pasrah? Orang, kita ada dengar dua perkataan, satu daripada A, satu daripada B. Kita ada dengar dua. Perkataan mana yang bila kita dengar, hati kita condong pada dia? Tak kira isi perkataan tu baik ke buruk, tak kira, tapi hati kita condong nak percaya dia, nak terima dia. Ketika kita percaya, kita terima, disitulah nama dia penyerahan pendengaran, penyerahan penglihatan, penyerahan fuad, naluri kita kepada benda itu. Walaupun kita kata saya taklah percaya terang mana sangat, itu nama dia hujah lisan. Tapi bila kecenderungan kita ada pada perkataan itu, kita telah dinamakan menyerah diri pada perkataan itu. Ayat ini kata kepada kita, jangan menyerah diri, jangan menyerah diri, menyerah pendengaran, menyerah penglihatan, menyerah hati, melainkan kepada perkataan Tuhan sahaja. Kalau ada pertembungan, ada suatu kontradik pertembungan, betul tak Bilal? Kontradik maknanya pertembungan kan? Itu bila orang lama, dia semua bahasa lama. Bila ada kontradik pertembungan, kita berdasarkan ayat ni disuruh menyerah diri kepada kalam Allah, surah ke Allah. Walaupun yang kita sedang saksikan berlainan dengan apa yang Tuhan sebut. Masalah kita percaya, kita serah diri pada qala Allah, qala Rasul. Hakikat hidup kita ni, hati kita sakit, mata kita sakit, telinga kita tak aman, jiwa kita kurang tenteram. Sebab yang kita sedang saksikan ni adalah suatu benda tak baik ke kita. Tapi perkataan Tuhan minta kita punya action macam lain. Kita disuruh menyerahkan perkataan, pendengaran dan hati kepada Allah dan Rasul. Kalau kita boleh buat demikian, bermakna kita telah challenge diri kita untuk membenarkan Allah dan Rasul. Dan ini kata Allah, ketika Allah soal kamu, kamu akan bertawakal pada Allah. Kerana itu ikhwatul iman, ayat ini datang kepada kita dengan perintah, jangan sekali-kali kamu mengambil pendirian nak ikut satu benda yang kamu tidak ada ilmu, yang Allah tidak menurunkan penjelasan tentang perkara itu. Jangan. Kerana yang susah adalah diri kamu sendiri di hadapan Tuhan.
Setiap anggota badan yang disebut dalam ayat di atas akan ditanya pada hari kiamat. Hatinya akan ditanya tentang apa yang terlintas, apa yang dipikirkan dan apa yang diyakininya. Pendengaran akan ditanya tentang segala hal yang didengarkannya, dan seterusnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ahli tafsir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu." Ingatlah, sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya, dan apabila dia buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu, fa idza talabal maliku tabat junuduhu, wa idza khabusal maliku khabusat junuduhu. Hati ibarat raja, sedangkan anggota badan ibarat pasukannya. Apabila baik rajanya, maka baik pula pasukannya. Apabila buruk rajanya, buruk pula pasukannya. Malik dalam bahasa, kalau kita terjemah ke Melayu, membawa makna pemilik. Malik yaumiddin, Allah Ta'ala itu pemilik, dia yang miliki dunia sampai akhirat. Maka qalbu malik, hati itu adalah pemilik kepada a'dha, anggota zahir. Maka kalau pemilik itu baik, maka insya Allah yang lain akan jadi baik. Kalau pemilik itu rosak, yang memiliki anggota itu rosak, yang memiliki tangan itu rosak, kalau itu yang rosak, maka kita akan lihat kerosakan yang berlaku. Al-Hasan Basri rahimahullahu ta'ala berkata, ubatilah hatimu, sebab keperluan Allah terhadap hambanya terletak pada baiknya hati. Wallahu ta'ala alam ikhwan, Allah maha mengetahui. Kita kata keperluan Tuhan, Tuhan nak hati kita dan letak kebaikan pada hati. Cuma tinggal ikhwan, kebaikan apa yang kena ada dalam hati. Kebaikan yang jenis kita fikir sendiri itu baik dan kita masukkan dia, ataupun kebaikan itu kita kena baca, kita kena lihat apa yang Tuhan kata baik sahaja baik. Maka ini lagi satu perkara saya katakan daripada awal tadi, hati merupakan tempat ujian Allah Ta'ala dalam hidup. Allah uji hati kita. Allah sebut dalam surah Al-Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kamu buat baik, kamu akan dapat balasan di atas kebaikan. Kamu melakukan yang sebaliknya, kejelekan, keburukan, kepasadatan, kerosakan, kamu akan tanggung, kamu akan dibalas dengannya. Maka ujian itu, ayat itu tertuju kepada dhamir manusia, lubuk hati manusia. Boleh saya katakan ikhwan, pada peringkat awal ini saya boleh katakan para ulama kita sebut ada 9 perkara kita kena berjuang dalam bentuk kerohanian supaya dia ada pada diri kita. Sebenarnya bukan 9 perkara banyak, tapi 9 ni dikatakan sebagai medan yang awal. If itu bukan bahasa Melayu, betul Tok Bilal? Ya. If kita tak dapat 9 perkara ni, bermakna dari segi tazkiyatun nufus, penyucian hati, kita belum melangkah apa-apa lagi. Ini disebut oleh para ulama kita dalam buku-buku mereka berkaitan dengan perjalanan hati menuju Tuhan. Ada satu buku menarik ditulis oleh Tuan Guru kita,
iaitu Datuk Dr. Abdul Basit. Datuk Dr. Abdul Basit menulis satu buku yang menarik, nama dia Musafir Menuju Tuhan. Bagus buku tu, kalau antum jumpa beli buku tu untuk bacaan di rumah kita. Mudah, menggunakan bahasa Melayu kita, senang faham. Selalu buku bahasa Indonesia kan, keperluan dia kata kebutuhan, yang baca tu orang Melayu dia kata butuh mana pula ni. Itu. Nah, ini bahasa Melayu betul. Dr. Abdul Basit menulis, tuan guru kita. Baik, ikhwan, ada 9 perkara yang kita kena bertarung. Kita kena bertarung. 3 perkara daripada 9 itu, 3 perkara kita kena hiasi secara zahir. 3 perkara lagi kita kena hiasi secara dalam, dan lagi 3 kita kena hiasi secara dalam lagi. Dan ini 9 perkara ini disebut sebagai perjalanan awal. Apa dia yang pertama? Yang pertama, para ulama kita kata taubat. Setiap orang yang nak membawa hati dia menuju Tuhan, dia kena start dengan taubat. Dan antum boleh baca dalam Riyadhus Salihin, Nawawi buka bab taubat, dia menyebut tentang syarat-syarat taubat, dan dia menghimpunkan hadis-hadis tentang betapa Allah Ta'ala sangat suka kepada orang yang kembali pada Allah. Dan saya suka katakan satu dalam bab taubat ini, satu orang tu bertaubat, bukanlah hari ini dia bertaubat bermakna tahun depan dia tak terjebak dengan dosa. Tak, bukan begitu. Kerana ujian dosa ni kita tak tahu bila. Tapi taubat ini bermakna apabila dia terjebak dengan dosa, dia kembali pada Tuhan. Dia tidak enjoy. Astagfirullah, 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 taubat. Lepas tu buat. Dia buat apa? Sonok juga awalnya. Itu tak dipanggil taubat. Ada orang datang kepada Nabi, ini semua hadis yang boleh jumpa dalam Riyadhus Salihin. Dekat-dekat nak waktu sembahyang, dia menjumpa pada Nabi. Apa dia kata kat Nabi? Ya Rasulullah, saya berzina. Itu orang yang duduk di bumi Madinah mendapat tarbiyah daripada Nabi, yang malaikat Jibril duduk turun boleh kata hari-hari ke Madinah, terlibat dengan dosa. Tapi apa Nabi kata kepada dia? Nabi kata tak mau dengar. Nabi kata hang bukan zina, hang peluk dia aja. Dia kata tak, saya zina. Nabi kata tak, hang pegang dia aja. Tak, saya zina. Tak, hang cium dia aja. Tengah-tengah dia duduk cakap-cakap aja, orang bang. Nabi kata sudahlah orang bang, jom Nabi kita pergi sembahyang. Dia pun pergi sembahyang dengan Nabi. Habis dia sembahyang dengan Nabi, dia nak cerita lagi benda tu. Nabi kita sudah. Nabi kata bukankah hang sembahyang tadi? Maka Nabi bacakan daripada surah Hud, innal hasanati yuzhibna sayyiat. Nabi kata kebaikan yang kau buat, sembahyang satu kebaikan, dapat menghapuskan kesalahan kau. Ada satu orang lain pula berzina, terkenal dengan nama Ma'is. Zina dia tak puas hati, dia berbeza dengan kawan ni, dia cerita sampai dia bawa bukti, sampai Nabi kena menegakkan hudud pada dia, dan dia dirjam dan dia mati. Dan Nabi kata apa? Andai kata taubat Ma'is dibahagikan kepada penduduk Madinah, boleh dikongsi oleh 70 orang penduduk Madinah, betapa hebat taubat dia. Jadi orang yang bertaubat ni bukanlah orang yang saya janji hari ini saya bertaubat, saya tidak akan buat dosa sampai bila-bila. Berazam untuk tidak buat dosa itu wajar, tetapi untuk memastikan tidak berdosa itu luar kuasa kita. Tapi taubat itu ialah bila buat dosa pula kembalilah pada Allah. Dalam riwayat Bukhari, juga dalam Riyadhus Salihin, Tuhan kata kepada malaikat, lihatlah hamba aku, dia buat dosa, dia tahu ada Tuhan boleh mengampun dia, Allah ampun dia. Lepas tu dia buat pula dosa, dia pun main Tuhan, Tuhan ampunkanlah aku. Tuhan kata pada malaikat, tengoklah dia ni bukan kali pertama, ni kali kedua orang ni. Dia tahu kata ada Tuhan boleh mengampun dia. Allah kata aku ampun dia. Kali ketiga, orang putih kata Tok Bilal, the same. Saya Tok Bilal sambung, saya tak boleh kata apa-apa lah. Dia buat kesalahan yang sama, orang yang sama, dan dia mengadu ke Tuhan benda yang sama. Allah kata pada malaikat aku ampun.
Maka di ujung hadis itu Nabi cerita, Allah kata dekat dia, wahai hamba-Ku, buatlah apa yang kamu nak, akan aku ampun dosa kamu. Itulah nama dia taubat. Taubat, kita istighfar, kita jaga diri kita. Kadang-kadang ujian besar, ikhwan. Ujian besar. Terjebak. Tak apa. Terjebak, kembali balik pada Allah dengan penuh redha. Mengaku ke Tuhan kita salah, itu nama dia taubat. Satu. Yang kedua, kena ada apa ikhwan setelah daripada kita bertaubat? Kita bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala ini, kita kena ada taqwa. Taubat dia punya kembang dia dengan taqwa. Sebab apa makna taqwa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Setelah manusia bertaubat, dia bertaubat daripada apa? Dia bertaubat daripada tidak menjalankan perintah Allah. Dia bertaubat daripada melanggar segala larangan Allah. Kalau semua larangan Allah dia tak buat, semua suruhan Allah dia buat, nak taubat apa? Dia orang tak berdosa. Dia terlanggar perintah Allah, dia tersia-siakan larangan Allah, dia bertaubat. Maka lepas itu dia kena takwa, duduk di atas jalan dia. Yang ketiga, dia kena ada apa pada hati dia. Setelah ada taubat dan takwa, dia kena ada istiqamah. Istiqamah di atas takwa dan taubat. Tiga awal ini ulama kata dia kena menjadi perhiasan zahir manusia. Taubat, takwa, istiqamah, benda yang nampak. Semua orang kena hiasi diri dia dengan benda itu. Setelah itu ikhwan, dia kena hiasi hati dia pula dengan lagi tiga perkara. Saya kena usaha ke arah itu, dan sahabat-sahabat semua kena usaha ke arah itu. Dia punya perjalanan sama. Hati ni kena diisi dengan apa? Dengan perjalanan yang pertama, ikhlas kepada Allah. Para ulama sufi berbeza sedikit dengan para ulama sunnah kita. Ulama sunnah kita, kalau mereka sebut ikhlas, mereka memaksudkan ikhlas yang paling agung, iaitu tauhid. Dalam tauhid, bila sebut ikhlas, bermakna tauhid, lawan pada syirik. Bahawa kita beriman pada Allah dengan ikhlas, kita tidak mensyirikkan Allah dengan apa-apa pun. Kita berjuang supaya syirik dan muqaddimah syirik tidak ada dalam diri kita. Ini ikhlas yang paling akbar. Ini nama dia ikhlas di dalam akidah, iaitu tauhid, menolak syirik. Hati kita tidak boleh ada syirik. Dalam surah Taubah, Allah samakan syirik dengan najis. Allah kata, sesungguhnya innal musyrikina najasun. Allah kata sesungguhnya orang yang menduakan Allah itu mereka najis. Ulama tafsir kata ini namanya najis ma'nawi. Dihukum kekotoran dosa itu najis, bukan tubuh badan mereka najis, dosa mereka itu najis. Ikhlas yang kedua adalah ikhlas dalam ibadah. Ikhlas dalam ibadah ialah menolak riak dan sum'ah. Orang sufi bila dia masuk dengan ikhlas, dia masuk ikhlas yang kedua. Kita kena jaga semayang kita ikhlas, puasa kita ikhlas, haji kita ikhlas. Dalam penjelasan para ulama sunnah, mereka menyatakan kalau kita gagal dapat ikhlas hak nama dia tauhid, kita juga akan tercundang nak dapat ikhlas nama dia beribadat kepada Allah tanpa riak. Kerana kekuatan tauhid dia sangat luar biasa. Bila kita belajar tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat, pengaruh dia kepada hati sangat luar biasa. Kita diajar siapa pencipta kita, apa dalil pencipta kita, kebesaran pencipta kita. Kita diajar kenapa hanya kepada Allah kita beribadah, kemuliaannya, ketinggiannya, keperluan kita beribadah kepada Allah dengan contoh-contohnya. Dan kita diajar tentang nama-nama Tuhan yang sangat indah. Setiap nama melahirkan sifat. Dan diajar pada kita sifat Tuhan yang sangat azim. Dia mencetuskan hati kita ini untuk beribadah secara istiqamah kepada Allah, dan kita merasakan tidak memerlukan selain daripada Allah dalam urusan ibadah. Karena itu tauhid akan membantu kita untuk mendapat keikhlasan dalam ibadah. Yang kedua, kata para ulama kita, setelah kita dapat ikhlas untuk hati, kita kena dapat sidq, jujur. Sidqu, jujur, benar.
Ya, kita kena benar dengan diri kita, benar dengan Tuhan, bahawa kita setelah kita tahu semua ini, kita benar-benar mengharapkan Tuhan. Dan yang ketiga, tama'nina, ketenangan kita kena raih. Saya kata kepada ibu-ibu saya ini, kita kahwin dengan satu orang lelaki, tidakkah kita kena ada jiwa yang tenang nak hidup dengan dia dan perangai dia? Are you all agree with me? Hujan-hujan tak boleh cakap Melayu tu bila? Dia korang faham. Cik dia kata ya. Satu orang suami pula bila dia kahwin dengan satu perempuan, dia kena tenang dengan segala keraki. Tahu keraki? Tok Bilal biasa dengar keraki. Tak biasa mana? Dia bukan bahasa Arab. Keraki ni dalam kamus tak ada, nak suruh cari. Perangai. Ini bahasa orang Pulau Pinang belah dalam-dalam sikit. Kata keraki. Satu macamnya keraki dia tunjuk. Tabiat dia, perangai dia, keraki. Kita mengharapkan lepas asar dia buat kopi, dia buat cok kodok. Lepas asar dia duduk menjahit. Dia ni lepas subuh menjahit, lepas luar menjahit, duha menjahit, lepas asar awal ngaku aku orang tak mau jahit. Kita kena sabar dan kita kena tenang. Kalau kita tak tenang, banyak benda kita bersungut, dan itu akan menjadi problem dalam hidup. Bila kita beribadat pada Tuhan, kita start dengan taubat, dengan taqwa, dengan istiqamah, kita ikhlas pada dia, kita jujur pada dia, maka kita kena bawa hati kita kepada tenang dengan Tuhan. Dan kita mula tak tenang dengan selain daripada Tuhan. Kita tenang dengan janji Tuhan, kita tenang dengan apa saja Tuhan bubuh dalam hidup kita. Tiga perkara ini ikhwan, ikhlas, sidik, jujur dan tenang, itu kena jadi perhiasan hati kita. Itu untuk hati. Tapi dalam hati ni ikhwan, dia ada lagi satu lapisan ni, orang tua-tua nanti panggil mata hati. Orang tua-tua, bahasa orang tua-tua tu betul, cuma orang tua-tua tak boleh nak bukti secara ilmiah aja, tapi betul bahasa dia. Latifah, dia ada satu syuur yang latifah, perasaan yang halus duduk di dalam, halus. Itu kata para ulama, dia dihiasi dengan tiga perkara dalaman. Dengan apa? Pertama dengan muraqabah. Muraqabah ni apa dia? Rasa kedekatan dan diawasi oleh Tuhan. Inna rabbaka labil mirsad, Tuhan kamu sedang awasi kamu. Dan itu ikhwan, benar-benar mujahadah kita setiap hari memohon pada Allah supaya kita rasa benda tu. Dan dia juga dengan bantuan ilmu. Yang kedua, kita hiasi dengan apa? Dengan musyahadah, kesaksian kita. Kesaksian kita. Bila Nabi cerita kepada sahabat, Nabi cerita Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Nabi tanya kepada para sahabat, kamu beriman tak dengan Allah? Ini dicerita oleh Syed Sabiq dalam buku dia Aqidatul Islamiyah, ada slot hadis ni. Nabi tanya pada sahabat, kamu beriman tak pada Allah? Apa sahabat jawab? Kata Syed Sabiq dalam buku dia Aqidatul Islamiyah, sahabat kata, aku beriman pada Allah seakan-akan aku nampak Tuhan bersemayam di atas arasy. Nabi kata, macam mana jadi benda tu? Dia kata, kerana kau membaca ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, hati aku yakin Allah bersemayam di atas arasy. Nabi kata, benar iman kau. Musyahadah. Nabi kata dalam antum bisa dengar hadis Jibril tu kan, yang Jibril tanya iman, Islam, lepas tu Jibril tanya ihsan. Kau beribadat pada Allah ka'annaka tarahu, macam kau melihat dia. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau tak melihat dia, tapi dia melihat kamu. Ini apa ikhwan? Musyahadah, kesaksian hati. Hati boleh menyaksikan tentang Tuhan seperti Tuhan kata. Allahu Akbar. Hati kita boleh menyaksikan kebesaran Tuhan, macam Tuhan cerita, macam Nabi cerita. Ini adalah musyahadah. Kita kebanyakan daripada umat Muhammad, kita menyaksikan ilmu, kita belum menyaksikan dengan perasaan.
Masa Nabi dibaling di kota Taif, baling, musyahadah baginda datang, tak ada tangan pada Tuhan. Allahumma inni ashku ilaik, Tuhan, aku mengadu pada Engkau betapa dhaifnya aku, lemahnya aku Tuhan. Wahwani ala nas, betapa manusia pandang aku hina. Based on kita boleh melawan. Jadi pengurusi fikir, siapa tak melawan kalau orang buat dia? Saya ingat kita pergi tampak pengkok darai pun dia melawan. Tu yang kita duk kata Cik Endan, sotong. Betul Tok Bilal? Betul Bilal kata betul. Itu yang kita duk kata tak melawan lah, lelaki macam jantan lah. Sekali kita tampak, dia kata tampak periuk nasi aku, jangan main-main. Dia marah lah. Itu selembut-lembut manusia. Takkanlah macam kita keras, tak lawan. Kan? Saya tengok Tok Bilal ni keras orangnya. Tegas orangnya. Tengok bila dengar azan tu tahu ketegasan. Ya. Based on orang buat kita, tak teringat kita nak buat balik. Nabi kita Muhammad ikhwan pandai main senjata di medan pertempuran. Tapi pasal apa baginda di kota Taif, kata Zaid bin Harisah, orang baling batu, Zaid bin Harisah kena jadi pengadang supaya batu tu kena dia. Dan dia tersimpuh 10 hari di Taif, kata Zaid, macam setahun masa dia. Doa dia makbul. Dia ada mukjizat, dia kekasih Allah. Malaikat turun angkat bukit, 2 bukit, nak hempuk atas kepala orang yang buat Nabi. Nabi tidak mengambil semua kesempatan ini. Nabi kata, ya Allah, daripada sulbi mereka kau bagilah zuriat yang beriman pada Engkau ya Allah. Soalannya, kenapa Nabi tidak memilih apa-apa yang dia boleh buat pada mereka? Ini nama dia musyahadah. Kesaksian diri dia pada Tuhan itu tinggi. Tuhan tak pernah zalim aku, Tuhan sangat mampu menyelamatkan aku. Kesaksian dalam kita ni ikhwan, maklumat yang kita belajar ni, dia sampai di telinga, dia tak peluk tu. Pengusi boleh faham peluk. Nak abang tak erti, tapi bunyi tu macam biasa dengar peluk. Dia tak masuk. Kita tahu lah. Pasal tu bila orang jentik kita sikit, kita bersilap, kita tahan berani jentik aku. Kalau nak tengok jebat lawan macam mana, jentik aku tengok. Subhanallah. Artinya kita bukan orang jahat, kita orang baik, tapi kita tak ada musyahadah. Setelah kita ada musyahadah, ulama kata kita kena ada ma'rifah. Bukan ma'rifat yang sufi duk faham tu sampai tak sembahyang tak apa, itu kepala otak dia. Ma'rifah ni maksud dia dhamir kita kenal Tuhan. Kenapa aku harus begini? Aku hamba dia. Dengan ilmu yang telah ditapis oleh akal, diterima oleh fitrah, dilalui oleh ilusi, kemudian ditapis oleh ilusi, dia bertukar menjadi molekul, elektron dan proton, dia mengalir dalam hati kita. Kita dapat ma'rifah. Seperti mana Muhammad bercerita dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari, berkenaan dengan Nabi dulu-dulu. Nabi kata tentang anbiya dulu-dulu, darabahu qaumahu, kaum dia pukul dia. Antum boleh bayang umat pukul Nabi, macam mana punya umat tu duk ada? Pukul. Orang Penang kata bukan pukul, hari atau sedekah Nabi tu. Dan Nabi kata apa dia? Darah dia meleleh. Dia bangkit, dia lap darah dia. Apa dia kata ke Tuhan? Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Tuhan, ampunkanlah kaum aku, kebanyakan tindakan mereka tak tahu tentang balasan kau. Ma'rifah tinggi. Oh subhanallah ikhwan. Ulama kita kata dalam hal tazkiyah ini 9 perkara saya kata tadi. Taubat, takwa, apa lagi? Istiqamah, ikhlas, apa lagi? Sidq, jujur, apa lagi? Tenang, tamaknina,
muraqabah, merasa diawasi oleh Tuhan, musyahadah, boleh menyaksikan, dan akhir ma'rifah. 9 perkara ini digabung di antara jasad, qulub dan ruh kita, arwah kita. Orang Melayu ni kalau kita kata kat dia, tuan nak minta jemputlah nanti petang nak buat kenduri arwah, dia faham apa? Bukan kata Melayu mamak masuk apa lah, dia faham tahlil lah kan. Sebutan arwah tu orang Melayu maksudkan orang mati, betul kan? Tak, sebenarnya dah arwah dia merujuk pada orang hidup. Ruh satu ruh, arwah banyak arwah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang hidup dengan nafas, dengan roh, dia akan mati. Bila kata kenduri arwah ni, kita sepatutnya mopi pasal dia kenduri arwah hidup. Sebab arwah mati mana boleh makan. Tapi orang Melayu suka buat ke arwah mati. Itu pelik kan. Buatlah ke arwah hidup. Kita memerlukan penjagaan arwah, roh kita. Arwah itu pelurun daripada roh, kena jaga. Kita duk belajar, duk apa, di situlah tempat tangkap. Kalau roh kita kuat, dia posok masuk dalam hati kita, kuat. Tapi kalau roh kita lemah, dengan ujian, kita tak duduk bersama dengan orang-orang saleh, teman-teman kita tidak banyak mengarahkan kita kepada Tuhan, maka roh kita akan jadi lemah dengan Tuhan. Dia akan jadi kuat benda selain daripada Tuhan. Pasal itu sebut selain daripada jalan Tuhan, kita sangat aktif. Umat Muhammad sangat aktif. Tapi bila sebut pasal Tuhan, dia jadi low. Kenapa ikhwan? Hati dia tak kuat. Kenapa tak kuat? Kerana roh dia tidak dibaca. Maka daripada 9 perkara kita sebut tadi, para ulama kita kata itu mesti kita berusaha daripada peringkat awal. Ikhwan, Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan amalan hati adalah pokok, sedangkan amalan batin itu adalah penyerta dan penyempurna. Sesungguhnya niat itu laksana roh, sedangkan amal itu laksana badan. Apabila roh meninggalkan badan, maka dia akan mati. Maka mempelajari hukum-hukum hati lebih penting daripada mempelajari hukum-hukum badan. Ini secara kita kata apa, secara motivasi begitu. Bila hati kita kuat dengan Tuhan, hati kita akan ke arah semua berkenaan dengan hukum Tuhan. Tapi kalau hati kita lemah dengan Tuhan, roh kita tak kuat dengan Tuhan, kita nak belajar pasal semayang yang kita duduk semayang tu pun kita, sebahagian daripada umat Muhammad ni kata apa? Janji kami semayang, sudahlah. Yang penting besok Tuhan nak isap kami, bukan sangat mudah dia cakap. Dia terlupa Allah hantar Nabi buat apa, Muhammad Isra' Mi'raj buat apa, Allah bagi Muhammad dengar orang kena siksa dalam kubur buat apa. Nabi semayang, Nabi betulkan orang tu. Nabi kita pergi semayang, kau tak semayang. Dia semayang, dia mai balik kat Nabi. Nabi kita pi semayang, tak semayang. Dia pi semayang, Nabi kata pi lagi hang tak semayang. Sampai dia kata apa saya buat tak kena ya Rasulullah. Baru datang penyempurnaan hadis. Semayang ni start dengan apa, macam mana nak kena buat. Dia terlupa semua itu. Dia terlupa. Kenapa roh dia tidak kuat? Pasal itu ditarbiah roh kepada makna iman, kepada makna kalimah dua syahadat, kepada makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tahu, ditarbiah sehingga dia tidak mau beribadat pada Allah melainkan dengan cara Muhammad Rasulullah. Roh dia mula kuat. Kata Imam Ibn Qayyim, dia kata wa man ta'ammala syari'ata fil masadiriha wa mawaridiha 'alima anna irtibata a'malil jawarihi bi a'malil qulubi wa annaha la tanfa'u biduniha wa anna a'malal qulubi afradu 'alal 'abdi min a'malil jawarih wa hal yumayyizul mu'mina 'anil munafiqi illa bima fi qalbi kulli wahidin minhuma minal a'mali allati mayyazat bainahuma
وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم فهي واجبة في كل وقت. Kata Ibn Qayyim, barang siapa memperhatikan syariat Islam di dalam sumbernya, maka dia akan tahu tentang terkaitnya amalan badan dengan amal hati. Amal badan tidak akan tidak ada manfaatnya tanpa ada amal hati. Amalan hati lebih wajib bagi setiap hamba daripada amal badan. Bukankah perbezaan seorang mukmin dan seorang munafik tergantung pada hatinya? Berupa amalan-amalan hati yang membedakan antara keduanya. Bukankah seseorang masuk Islam itu diawali dengan awal hatinya, dengan amal hatinya sebelum amal badannya? Oleh karenanya ibadat hati lebih agung daripada ibadat badan, bahkan lebih banyak, lebih continue. Orang putih dia ajar Indonesia jadi macam tu, dan lebih wajib di setiap waktu. Ini ikhwan perkataan daripada Al-Hafiz Imam Ibn Qayyim. Kalau kita perhatikan syariat, kekuatan hidup kita ada pada amal hati kita. Sila Tok Bila. Masya Allah. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Ikhwan, tadi saya katakan bahawa hati ini adalah tempat manusia diuji. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, dalam hadis riwayat Imam Muslim, mari kita ambil ini, Nabi jadikan ini sebagai ukuran untuk kita menguji diri kita, untuk kita tengok diri kita ni tang mana. Kita biasanya, ikhwan, kalau kita ada katalah kita ada masalah rumah tangga dengan isteri, dengan suami, kita semayang pun tak apa seronok, tak apa khusyuk, kita duduk dalam majlis pun kita rasa tak tenang, balik rumah kita serabut. Masa tu
Kita sedar kata Allah sedang uji kita. Kebanyakan macam tu kita sedar. Kita musim Covid macam ni, duit tak ada. Bila duit tak ada, kita sedar kata kita diuji. Kita sakit. Kita sedar kata kita diuji. Tetapi ikhwan, ini yang Nabi sebut ni, ada 3 perkara Nabi sebut ni, kita tak sedar kata kita diuji. Tapi wallahi kita sedang diuji. Ini nama dia ujian apa ikhwan? Ujian hati yang saya kata di awal tadi. Hati tempat ujian. Hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu, Nabi kata ma naqasat sadaqatun min malin. Ma naqasat sadaqatun min malin. Nabi kata harta tidak pernah berkurang dengan sedekah. Harta tak pernah kurang dengan sedekah. Ujian Allah pada kita. Kita tahu harta kita banyak, tak ada lah kita dapat harta kita menangis, pasal patut menangis, harta saya banyak sangat Allah. Yang tu kalau menangis nampak sangat gila. Tak ada. Tetapi ujian harta ada bila melibatkan zakat, melibatkan infak, melibatkan sedekah, melibatkan jariah. Di mana ujian dia? Kita sentiasa merasakan kita bagi tu dah banyak. Itu ujian. Sedangkan Nabi kata bila kau bagi banyak, kau akan dapat lebih banyak. Ma naqasat sadaqatun min malin. Nabi kata sedekah ni tidak akan mengurangkan harta. Tadi saya kata ikhwan, dalam diri kita yang paling dalam kena ada musyahadah, kesaksian pada Tuhan. Bila Nabi sebut harta, apatah lagi riwayatnya sahih, harta tak kurang dengan kesaksian. Kita kena jadi macam sahabat tadi. Bila ditanya, apa kamu nak kata tentang Tuhan? Aku melihat Tuhan seakan-akan bersemayam di atas arash. Kenapa dia cakap begitu? Kerana dia mendengar ayat Quran begitu. Maka ketika kita memberi untuk Allah, kerana kita dididik jiwa kita dengan ikhlas, dengan jujur, dengan tamakninah tadi, ketenangan dan istiqamah secara zahir, ketika kita memberi harta kita, kita boleh menyaksikan, hati kita menyaksikan, bukan dengan buat-buat, dengan ruh kita, dengan qulub kita, dengan emosi dan ilusi kita, dengan aliran elektron dan proton kita. Dia membentuk molekul-molekul yang sihat dan positif. Kita dapat menyaksikan dan hati kita kata, ya Allah, harta aku tak akan kurang dengan aku bersedekah di jalanmu. Itu musyahadah kita ke Tuhan. Itu ujian harta. 2, Nabi kata apa ikhwan? Nabi kata, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Ya subhanallah. Makin tinggi ujian. Makin tinggi. Tadi mungkin tak semua orang diuji sebab bukan semua orang kaya. Kita yang kaya adalah ni berapa orang? Tok Bilal seorang. Dia jenis nama kaya-kaya lah. Tok Bilal kaya dengan budi, dengan akhlak. Suara Tok Bilal terdengar satu kampung. Besok di hari akhirat, kalau ada orang tak main masjid, Allah akan panggil Tok Bilal, hantar dengar suara dia. Tok Bilal akan berlehat panjang di hari akhirat. Subhanallah, Masya Allah. Masa tu Tok Bilal jangan lupa saya. Okay. Kau nampak dia mahsyar, habaq lah malaikat tu mamak tu duduk main sebulan sekali. Habaq lah. Subhanallah. Tapi yang kedua ini ikhwan, semua orang diuji. Miskin, kaya, based on dia manusia, dia diuji. Islam atau bukan Islam. Tapi perbicaraan kita untuk kita orang mukmin. Ustaz, semua diuji. Pemimpin, raja-raja, alim ulama, semua diuji. Apa dia? Nabi kata, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin. Tidaklah Tuhan akan tambah bagi seorang hamba yang memberi maaf kepada orang melainkan kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Bagi maaf, bukan tunggu dia meminta maaf. Bagi maaf saja. Ikhwan, di kalangan umat Muhammad ni ada orang meretuk pintu rumah. Tong. Dia buka pintu. Allah, dia kata musibah ni, bam, dia bagi pintu. Allah, bukan orang Perlis lah, orang Penang. Pasal bahasa bukan bahasa Perlis. Ya Allah,
Nabi kata sebelum kawan tu minta maaf, maafkan dia. Apatah lagi kalau kawan tu datang minta maaf. Saya minta maaf lah, saya tak boleh maaf awak kerana luka dalam. Ya, itu ujian. Ujian hati terhadap yang kita rasa, yang Tuhan kata, yang Muhammad bawa. Apa dia? Tidaklah bertambah bagi seorang hamba yang memaafkan orang, maka tak disebut dalam hadis ni sebesar mana kesalahan dia. Apa Tuhan kata? Illa izzan. Allah angkat kemuliaan hati kamu. Kamu mulia di sisi Rabbul Alamin. Nah ikhwan, ayat tadi kata hati, telinga, mata akan disoal. Maka kuat dak roh kita nak ambil yang ni, kuat dak roh kita, kuat dak roh kita. Isteri, suami datang melutut depan dia, suami suar tangan, abang minta maaf, abang sebenarnya bukan nak menikah, lagi satu ter ni bidang, bukan bidang kuasa abang, semua ni di Lauh Mahfuz. Oh, kahwin Lauh Mahfuz, kahwin Lauh Mahfuz. Sakit hati dan maaf. Teringat hadis ini. Bila kita tak boleh maaf orang, kita kena teringat hati kita sedang diuji. Tapi tak ramai orang, tak ramai daripada umat Muhammad, ketika dia berada di dalam di dalam kondisi ini, dia sedang dia diuji oleh Tuhan. Tak ramai ikhwan. Termasuk ustaz-ustaz. Kita tak lebuh nama ustaz sebenarnya kerana kita adalah manusia. Based on kita manusia, kita diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan nak tengok amal siapa yang baik, hati siapa yang baik. Pasal itu hati yang baik bukan apa yang kita fikir baik, tapi hati yang boleh datang kepada Tuhan. Atallah, dia datang kepada Tuhan, kepada ajaran Tuhan, dan dia tinggalkan diri dia. Diri kita ni apa dia? Kemahuan kita, emosi kita, nafsu kita. Tuhan nak kita maaf orang, diri kata oh tak boleh lah. Orang kata lah kiri kanan depan belakang kata Allah benda kecil saja, ada kat hang kecil lah, tak kena kat hang, kat aku berat bau menanggung. Berat apa? Berat macam mana? Melayu ni mamak nak ingat payah. Apa? Bau berat macam mana ke? Mata tak boleh nak tengok, macam tu lah pepatah dia kan. Ampuh bila tak boleh kata. Agaklah. Aku yang kena, aku yang tanggung. Ya betul. Itu tidak dapat dinafikan. Betapa berat jiwa kita rasa, demi Allah tak dapat dinafikan. Ujian tu kena pada kita. Tapi ketika ujian kena pada kita, kita memenangkan emosi kita kah? Kita layan perasaan kita kah? Kita layan hidayah Tuhan kah? Kita diuji oleh Allah ikhwan. Lihatlah sejarah hidup Muhammad Al-Khalil Rasulullah salawatullah wassalamuhu alaihi. Sampai orang tu buat fitnah apa? Tuduh isteri dia Aisyah macam-macam, sampai goyah rumah tangga dia. Based on Muhammad ini lelaki-lelaki Arab, mana ada orang Arab tak cemburu ikhwan dengar cerita lagu ni. Aisyah sampai balik rumah Abu Bakar, dan Aisyah kata apa? Aku harap Tuhan akan menolong aku. Tengok-tengok Tuhan tolong sungguh, turun surah An-Nur, Aisyah bersih daripada segalanya itu. Allahu Akbar. Tapi Muhammad dengan orang ni, bila orang habaq kata kawan tu sakit, orang ajak Muhammad pergi ziarah, Muhammad pergi. Orang habaq kata dia mati, keluarga dia datang kepada Muhammad, minta Muhammad semayang dan minta selai baju nak buat kapal, Muhammad bagi. Kenapa ikhwan? Kesaksian Muhammad tentang Tuhan lebih daripada dia menyaksikan diri dia. Inilah ikhwan, dalam ujian hati, gelora hati ini, Allahu Akbar, kita tewas. Yang ketiga, Nabi kata apa ikhwan? Nabi kata wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Nabi kata tidaklah satu orang itu dia merendahkan diri dia, melainkan Allah akan angkat diri dia. Apa-apa yang kita buat kerana Allah, kita merendah kerana Allah, Allah angkat kita. Apa-apa yang kita angkat diri kita, tak ada kena mengena dengan Tuhan, Tuhan akan turunkan kita. Subhanallah ikhwan. Ujian hati, Allah uji hati kita. Kita tengok orang kaya, kita kata Masya Allah, banyak harta dia kena uji. Tapi kita terlupa kita diuji.
Kita diuji. Hari-hari Allah Ta'ala uji kita. Nabi SAW, ikhwan, dalam riwayat Nabi sebut apa, ikhwan? Nabi sebut kepada para sahabat dalam riwayat Muslim, tengok kita mampu tak mampu dengan ujian ini. Ujian ini tengok secara literal dia sangat ringan, tapi bila tengok secara morally, tengok daripada sudut tarbiyah jiwa, dia sangat berat. Dalam riwayat Nabi ajak kita buat 4 benda, tapi 4 benda semuanya jiwa berat. Yang pertama Nabi kata apa, ikhwan? Nabi kata, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu kurbatan min kurabil yaumal qiyamah. Nabi kata, siapa yang bagi nafas kepada seorang mukmin daripada satu kurbah. Kurbah ni maksud dia susahnya sangat-sangat susah. Susahnya dahsyat dan luar biasa. Susah dipanggil kurbah. Siapa yang bagi nafas, bagi kelegaan pada dia. Orang tua katakan, boleh tarik nafas lega. Allah tak, kalau tarik nafas tak lega. Pasal apa ni duk tanggung macam kayu balak? Mai satu orang lepas. Nabi kata Allah Ta'ala akan lepaskan kurbah orang tu. Allah Ta'ala akan lepaskan kurbah orang tu di hari kiamat esok. Besar mana kita susah dalam dunia, dia tak sama dengan satu kurbah di akhirat. Akhirat ni dapat satu, susah sungguh, ikhwan. Susah sungguh. Berdiri di mahsyar tu dah susah. Orang lain kena hisap, kita susah, kita kena tunggu. Orang lain kena hisap, kita pun tak tahu nak ada kena mengena tak dengan kita. Kesaksian mula diambil. Siapa yang boleh selesai satu kurbah, satu susah yang dahsyat orang tu di dunia, Allah akan selesaikan susah dari hari akhirat. Jiwa kita boleh musyahadah dah, ikhwan, menyaksikan itu. Yang kedua, Nabi kata, man yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Nabi kata, siapa yang bagi satu senang ke atas satu mu'sir. Mu'sir ni orang susah, tapi dia lebih kepada susah apa? Susah hutang. Siapa yang bagi satu senang kepada satu orang yang dalam hutang, susah dah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bagi dia senang dunia dan akhirat. Ikhwan, hati kita diuji. Kadang-kadang dunia lagu tu lah, ikhwan. Time kita tak ada apa, tak ada duit, dalam akaun pun RM12, 5 kupang. Bank duk telefon 4 kali, nak sambung kan nak tutup, nak sambung kan nak tutup. Tak apa pun tak kenal kita. Elok-elok kita harta pusaka duk ada, kita jual sana sikit, jual sini sikit. Tak ada lah banyak sangat duit kita, lebih kurang dalam 4-5 juta lagu tu je lah. Taklah banyak sangat. Yang bukan adik-beradik pun mengaku dua pupu. Dia kata kita pupu. Kita kata kok mana seorang putih seorang hitam boleh pupu ni. Kita kata tuan ni Jawa, saya ni mamak pupu kok mana ada. Dia kata kita jumpa kat Nabi Adam, amboi johnya. dan pupu. Mai minta tu, mai minta ni, tolong sesak tu, tolong sesak ni. Ialah based on fitrah kita tolong, tapi tak semua juga kita tolong. Kita tahu hak ranjau ni ramai. Tapi kalau kita tolong betul dengan orang tu, dia memang susah, kita tolong dia betul kerana Allah. Kita tak harap dia balas. Allah kata dunia kamu dan akhirat kamu aku tolong. Ketiga, Nabi kata, man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Nabi kata siapa yang tutup aib orang Islam, aib orang Islam, Allah tutup aib dia dunia dan akhirat. Aib ni apa dia, ikhwan? Benda aib. Aib dia berbeza dengan zalim. Aib ni semua benda-benda dosa yang kita buat dengan seronok. Dengan seronok. Nabi kata apa? Tutup. Aib. Sebab bila kita cerita, kita akan tanggung aib, orang keliling kita akan jadi aib. Apa saja dosa kita buat dengan seronok-seronok, jangan pergi cerita walaupun dengan jalan tak seronok. Saya nak abang lah dekat tuan pengurusi, saya ni bukanlah baik sangat. Tuan pengurusi duk panggil saya ustaz, saya ni depan je ustaz.
belakang ni terbaliklah tu, tak boleh abang. Kerana apa? Kerana apa yang saya buat di belakang orang adalah aib dengan seronok. Jangan dedahkan itu. Bila kita tahu satu aib orang, orang tu macam cerita pada kita, Nabi kata jangan sampai pada orang kedua, tutup. Ataupun kita ternampak, kita bukan nak pergi tengok, kita ternampak, Allah masalah, ni masalah. Kita pergi pegang danau, kita nak beli apa? Nak beli jambu ayam. Pasal kat Perlis ni habis pokok jambu, tak jadi pi dekat danau. Nak beli jambu ayam. Nak beli jambu ayam, pekan tu pun berdanau dah. Ternampak satu kawan kita kenal, bagus hanya berdanau. Allah, kita kata, tahu aku ni bukan bini dia. Kita punya otak baguslah juga, kita kenal bini orang, kita kenal aib. Itu nama dia aib. Kunci mulut, jangan cerita kat siapa-siapa. Jangan sebut pada orang nombor dua. Andai kata saya nampak, saya pergi quick pengurusi, Haji cuba tengok kod saya rabut, dia tak boleh. Itu aib, tutup. Kalau nampak orang nombor dua nak tengok benda tu, alih ke lain. Kenapa? Aib. Ini aib peribadi. Dia duk buat benda tu dengan seronok. Sengak. Apa akan jadi dengan kita? Nabi sebut, Nabi kata satarallahu fid dunya wal akhirah. Allah akan tutup aib kau dunia dan akhirat. Termasuk ulama kita kata aib ni aib diri sendiri. Pasal kita juga Muslim. Tutup. Ikhwan, saya bagi ingat kepada diri saya dan kepada kita semua ikhwan. Nabi sebut dalam riwayat Abu Hurairah, Bukhari, Muslim. Pegang benda ni ikhwan, ini petunjuk Nabi, dia ujian jiwa. Nabi kata kullu ummati mu'afan illa al-mujahirina. Nabi kata semua umat aku Allah bagi kemaafan. Allah bagi maaf. Kecuali Nabi kata al-mujahirina, kecuali orang yang berani tunjuk sesuatu, ditunjuk. Mujahirin bermakna orang buat kerja terang-terang, ditunjuk. Nabi kata wa inna minal mujahirah ay ya'mala rajul bilaili amalan. Nabi kita ni aku maksud dekat dengan orang yang suka show off ni, ialah satu orang Nabi kata yang sebelah malamnya dia buat satu amalan jahat dengan seronok dia buat. Summa yusbihu wa qad satarallah wa qad satarahu Allahu alaihi. Menjelang besok pagi Tuhan tutup. Tuhan tak bagi siapa tahu kata apa yang dia buat semalam. Tuhan je tutup. Nabi kata fayaqul, tiba-tiba dia ni dia pergi jumpa satu kawan, dia kata ya fulan, dia kata sahabat, alimtul barihah kaza wa kaza. Hantu tak semalam aku buat apa? Benda dia buat tu dengan seronok. Bukan siapa paksa dia, bukan siapa pergi letak pistol dalam kepala dia, ni kalau hang tak langgar 2 jam kami tembak hang. Yang tu kalau dia pergi cerita ke orang, hang tu tak aib sebab dia tak mau buat. Orang tu paksa dia buat. Yang tu kalau dia cerita penghormatan, dia menyelamatkan diri dari kezaliman. Tapi yang ni dia enjoy. Bukan kata orang paksa dia, dia pula pergi belanja orang. Dia kata siapa nak keluar dengan aku tak melelong, balik tak melelong jangan keluar dah. Tak apa, dia kata malam ni semua aku belanja, aku niat sedekatun jariah aku. Dah habis dah semua selesai, dia buat dengan seronok. Besok pagi dia pergi cari satu orang nak cerita. Kononnya dia baiklah apa tak tahu, tapi dia pergi cerita. Dia kata ya fulan, dia kata tuan. Apa dia kata? Dia kata alimtul barihah kada wa kada. Dia kata semalam, dia kata saya buat macam ni macam ni. Nabi kata waqad bata yasturuhu rabbahu. Nabi kata padahal Tuhan tutup, dia pergi buka. Nabi kata maka wa yusbihu yakshifu sitratallahi alaihi. Nabi kata dia dengan senangnya pergi angkat hijab Tuhan. Maka Nabi kata semua orang Allah akan maaf, orang ni Tuhan tak mau maaf, kerana dia tidak mengambil penghormatan daripada Tuhan. Apa dia? Tuhan tutup aib dia.
Allahu Akbar ikhwan. Imam Nawawi dalam syarah Muslim dia kata, walaupun masa kita cerita dekat orang tu, kita cerita dengan kita rasa kita cerita bukan dengan senang hati, tapi kita cerita apa yang kita buat, benda yang kita buat dengan seronok, dia termasuk dalam hadis ini. Dan kita yang tahu, kita tak boleh halang orang nak cerita pada kita apa. Kita yang tahu. Nabi sebut dalam riwayat yang kita baca tadi ikhwan, apa Nabi kata? Nabi kita tutup. Kerana orang yang tahu aib orang ni ikhwan, pertama sekali hidup dia tak aman, tak selamat, jantung dia tak selamat, diri dia tak selamat, akhlak dia tak selamat. Dia pegang aib kawan tu, dia tetap akan cari satu orang yang dia rasa orang tu boleh simpan rahsia ni, dia akan cerita. Walaupun kawan tu kata kat dia, hang jangan cerita kat siapa ni aku cerita kat hang. Dah kawan yang dengar ni, dia akan ada orang yang dia percaya. Habis tak ada siapa dia percaya. Kalau macam saya percaya Tok Bilal. Orang macam cerita ustaz macam ni ustaz, habis tak ada ustaz percaya kat bini dia. Cerita si bini ustaz pula ada orang yang dia percaya. Mungkin dia percaya anak sulung dia, mungkin dia percaya mak dia, mungkin dia percaya kawan yang satu universiti dengan dia rapat, dia pergi cerita pada kawan tu. Kawan tu pula ada orang yang dia percaya. Nabi kata, Allah tak maaf orang yang cerita ni. Pasal apa? Kerana dia, aib dia sampai pada semua orang. Besok mai satu masa kita tak puas hati dengan dia, kita orang yang pertama dengar cerita tak puas hati dengan dia, apa kita nanti kata kat dia? Kita merosak diri kita kerana kita jadi pendengar daripada aib dia. Kita nanti kata patutlah orang tak mau kawan dengan hang pun satu. Lah ni tak katalah, lah ni tak kata. Pasal apa tak kata? Pasal bagus. Besok tersentak, terulung, tergigit. Kedua kata para ulama, orang yang tahu pasal aib orang ni, dia tak akan tahu aib orang melainkan dengan jalan yang cukup aib. Dia kena dengar mengumpat, dia kena dengar fitnah, mengadu domba, dia kena dengar keaiban orang, sedangkan benda yang dia dengar tu agama tak suka dia dengar. Dia ketiga apa akan jadi? Katalah benda tu melibatkan orang lain, bila dia jumpa orang yang dikaitkan dengan aib tu, jiwa dia tak aman. Katalah sahabat tahu aib saya tak tahu, sahabat tahu. Sahabat dia tengok saya duduk mengajar ni, lalu duduk angguk lagu tu. Bukan angguk pasal kita mengajar. Dahsyat kawan ni dengan kepiah, dengan lagu tu, rupanya sintang. Rupanya sintang. Atas sikit daripada sintang, sintaro. Oh dahsyat kawan ni, sintaro. Tengok, kita akan jadi buruk sangka. Sedangkan dalam hadis Nabi kata, iyyakum wadh-dhann. Hati-hati kamu, hati-hatilah kamu dengan sangka-sangka ni. Fa inna akdzabal hadis, fa inna dhanna akdzabal hadis. Kerana duk sangka macam-macam berdasarkan apa yang kita dengar ni, Nabi kata seburuk-buruk hadis, seburuk-buruk perkataan. Ikhwan, berapa banyak orang ketika dia lalui situasi ni, dia sedar kata hati dia diuji oleh Allah. Kita tak sedar. Ya, kita tak sedar. Nabi kata apa ikhwan? Nabi kata wallahi, Nabi kata demi Allah, Nabi kata wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Nabi kata Allah akan tolong hamba dia selama mana hamba tu suka tolong saudara dia. Bila orang kita rasa nak tolong orang, Allah akan tolong kita. Tapi kalau kita rasa tak mau, bila kita ada rasa tak mau tolong orang, tak mau tolong orang, kita diuji oleh Allah hati kita. Hati kita diuji. Alah, dia main nak minta sedekah pada kita, kita duk tengok atas bawah, kita rasa kita tak percaya. Tapi tak salah kita belanja dia makan, tak salah bagi seteguk ayam kat dia, tak salah. Bila kita tertutup hati nak tolong orang, hati kita diuji oleh Allah. Bila kita tak mau simpan aib orang, hati kita diuji oleh Allah. Dahsyat ikhwan, ujian hati. Masya Allah ikhwan, Masya Allah. Maka benarlah apa yang kita duk belajar ni ikhwan, Allah uji hati kita bertubi-tubi ikhwan. Allahu Akbar. Baik, kata Imam Ibn Qayyim pada muka surat 20 tu, iaitu saya fikir kita
kita sambunglah pada masanya akan datang. Sebab nanti kalau kita baca panjang-panjang takut tak ingat. Bukan takut apa, Tok Bilas juga dengan saya. Tok Bilas kata mana boleh tak ingat-ingat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya takut saya pula tu ingat. Baik ikhwan, apa yang kita sampaikan ini ikhwan, kita berkongsi ini, kita ambil pelajaran untuk diri kita. Untuk diri kita, kita nak selamat depan Tuhan. Ayat yang kita baca daripada surah Syu'ara tadi, ayat 70, ayat 87 89, Allah kata illa man atallah. So perkataan dia atallah, siapa yang telah datang kepada Allah dengan hati yang selamat. So from now lah tempat dia. Orang nak cemuh kita apa orang macam pasal kita pegang jalan Allah dan Rasul, nak balik bertemu Tuhan, dan kita kena sedang situasi kita diuji oleh Allah, sangat-sangat diuji. Bila hati kita diuji oleh Allah, dia akan sangkut habis dengan tubuh badan, dengan emosi, dengan tingkah laku kita. Pasal itu kita minta pada Allah, kita kata Allahumma inni as'aluka. Lalu sahabat yang ada buku ni, Haji ada buku ni, Haji buka belakang sekali, muka belakang sekali itu, muka surat 133. Antu tengok betapa cepat kita khatam buku ni, dah muka surat 133. Di situ ada satu doa yang Nabi tinggal dekat kita, doa rawat hati daripada Nabi. Baca doa tu ikhwan. Hadis tu hadis hasan. Nabi ajak kepada kita, di antara benda kita minta pada Allah, wa as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku minta pada Engkau hati yang selamat. Ya, hati kita bukan hati orang, hati kita. Maka hati kita kena istiqamah. Dengan apa tadi ikhwan? Dengan taubat, dengan taqwa, dengan istiqamah, dengan ikhlas, dengan benar, dengan mutmainnah, dengan muraqabah, musyahadah, ma'rifah. 9 tu adalah first step nak menuju Tuhan. Oh ya Allah ikhwan, subhanallah. Semoga Allah selalu bantu kita dan tolong kita, insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.